Niscaya engkau akan melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada mengkafiri. Surah An-Nisa ayat yang ke-61. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah subuh. Mudah-mudahan aktiviti kita seharian ini menjadi suatu perkara yang kita istiqamahkan di dalam diri kita, ataupun kita programkan di dalam diri kita supaya menjadi suatu perkara yang berlazimah di dalam diri kita, untuk membiasakan diri kita berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan dengan muka surat yang ke-33, Al-Babul Ashir fi Haqqil Mar'ah ala Zawjiha. Iaitulah ini bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan atas suaminya. Jadi ayat yang saya bacakan tadi adalah merupakan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan setengah golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah di zaman kita. Allah menyatakan apabila disebut kepada mereka, marilah kita, ta'alu, marilah. Mana kalau kamu ajak mereka, marilah berhakim, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan, ataupun kepada hukum Rasul yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu kata sedemikian, maka ra'aita, kamu pasti akan melihat al-munafiqin, orang-orang munafik itu, yasudduna anka sududa, orang-orang munafik itu akan berpaling ataupun serta menghalang kamu daripada melaksanakan perintah Allah itu dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh menentang kamu ataupun menghalang mereka orang-orang untuk menghadiri wahai Muhammad. Inilah penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebablah orang yang munafik ini orang yang dikategorikan secara zahirnya Islam, ya, secara zahirnya Islam berbanding dengan orang kafir. Orang kafir, orang yang kafir terang-terang, orang yang menolak Islam secara terang-terang dan mereka berpegang dengan ajaran bukan Islam. Adapun orang yang disebut sebagai al-munafik ialah orang yang aktiviti harian dia adalah secara Islam, tetapi di dalam hati mereka tidak percaya atau ragu dan tidak yakin dengan Islam. Inilah yang
berwudu dan sekalian sunatnya, dan mengajar i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, dan meninggalkan daripada mengumpat-umpat dan mengadu-ngadu, dan memelihara akan dirinya daripada sekalian najis, dan menyuruh dengan mengakali dengan zikrullah ta'ala dan adab kelakuan yang baik, dan menjauhkan segala sekalian pekerjaan yang menjadi kafir dan dosa dan pekerjaan yang jahat. Ya, kita baca sekali. Ya, dia kata wajib atas laki-laki, mana suami lah. Ya, wajib atas suami
memahami bagaimana cara berwudu yang sebenar, maka dialah menanggung. Termasuklah tayamum, mandi janabah, haid, nifas. Satu orang laki-laki dia kena tahu juga hal ehwal perempuan. Sebanyak-banyak haid perempuan berapa hari, berapa jam, dan sesedikit-sedikit berapa. Jadi berapa-berapa ni nak kena belajar. Paling sikit berapa lama, paling banyak berapa lama. Supaya apa? Supaya diketahuinya, dan ialah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memberitahu. Ya, tuan-tuan, paling sikit berapa? Perempuan sehari apa tu? Satu hari je. Ya, paling banyak 14 hari. Ya, 14 ya. Paling sikit satu hari, satu malam, 24 jam lah. Paling banyak 15 hari. Ya. Dia kurang lah tu. Ya. Itu kena tahu. Dan kalau dia datang lebih pada satu, apa dikira masih haid lagi? Kan? Itu banyak pekoh lah begini. Kan? Dikira bukan dalam haid lagi, istihadah dan wajib dia mandi hadas dan dia wajib solat. Begitu juga dia kata tadi nifas. Nifas tu, haid tu apa dia? Nifas dia tu sama-sama darah tu. Tahu tak? Haid apa dia? Nifas apa dia? Di segi nama lah. Haid ialah darah bulanan yang keluar daripada perempuan, ketetapan Allah SWT tu. Dan kedua-dua haid nifas ni tidak wajib kau qada sembahyang. Adapun puasa wajib. Mana malik yang menghalang daripada sahnya ibadah itu termasuk haid dan nifas. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak itu, maka nifas. Paling sikit berapa banyak, paling banyak berapa lama. Kita tahu juga berapa? Ibu-ibu berapa? Paling sikit, paling banyak 40. Dia tak lihat agak je. Dia kena tengok perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Yang paling sikit satu lahzah, sedetik cuma. Mana kata kalau kita kata sesaat, 2 saat, itu paling sikit. Ada korangnya tu, ada lah tu ulama buat. Ya, dia keluar sikit, lepas tak ada. Paling banyak berapa hari? 60 hari, 2 bulan. Paling banyak. Ada lebih pada 60 hari, tidak halal lagi dia meninggalkan salat. Tapi biasanya 40 hari ataupun 30 hari lebih. Apa maksud? Apabila telah habis kering nifasnya itu, maka dia wajib mandi dengan segera dan dia wajib salat. Itu maksudnya. Wajib salat. Jangan tunggu 40 hari, 2 minggu dah kering. Dia kena segera mandi dan salat. Dia bukan tunggu 40 hari, 60 hari. Sebab manik yang menghalang daripada sah salat itu ialah darahnya itu. Apabila darah sudah tidak ada, macam haid juga. 5 hari atau biasa seminggu, kebiasaan. Jadi bila dah habis, maka wajib menyucikan diri dengan segera. Wajib salat. Dalam kitab menyebut wajib dia menyerah diri kepada suami lah. Mudah kata begitulah.
pakai tisu kita lah tengok pada zahir bersih. Tapi adakah suci? Tidak. Ada hukum fiqh kan? Tak suci dia sebab mesti dibasuh dengan air, hilang bau, warna dan rasa ni kan, baru yang dikira suci. Begitulah juga benda-benda yang lain. Nah, di mana istinja dan sekalian fardu wuduk dan sekalian sunat, apa yang wajib dalam wuduk dan apa yang sunat dalam wuduk. Yang seterusnya dia kata wajib juga mengajar i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Lepas tu kalau kita lihat Imam Ghazali cukup cermat, kita buka dalam kitab dia, di antaranya saya ambil contoh kitab Mau'izatul Mu'minin, peringatan bagi orang yang beriman, yang telah diterjemah ke dalam tulisan Jawi atau Rumi ada, ya, bahasa Malaysia. Di awal-awal kitabnya dia akan meletakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kerana pentingnya berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah. Walaupun macam mana tinggi tasawuf sekalipun, kalau akidah saya kesongsak tidak berpegang dengan akidah yang betul, tasawuf pun Tuhan tak terima. Nah, sebab itulah pentingnya akidah Ahlus Sunnah. Pandangan yang dibawa oleh Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur Maturidi, dan yang mengikuti jejak langkahnya. Sebab di sana ada akidah-akidah yang sesat, akidah yang tidak sebenar, seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah dan sebagainya, Khawarij. Jadi bagaimana berpegang? Kalau sekarang ni dia baru ada apa? Komunis, sosialis, sekularis, pragmatis. Itu benda-benda yang jauh daripada Islam. Etis, ini tak ada Tuhan. Liberalisme semua saja. Laki perempuan semua menuntut hak yang sama. Sebab itu bagi mereka Islam, tapi Islam liberal. Seperti dalam Malaysia ni ada nama perempuan dia siapa? Sister in Islam, SIS. Bagi mereka Islam tidak boleh mendiskriminasikan wanita. Seolah peraturan yang Allah buat dalam Quran itu ada dia kata yang mendiskriminasikan wanita. Di antaranya pembahagian pusaka. Kenapa orang lelaki boleh dua bahagian, orang perempuan satu? Tak adil dia. Dan ini dia query Allah Ta'ala. Begitu juga dalam bab nikah. Dia kata kenapa orang lelaki yang jawab nikah? Sebab tu orang perempuan dia kata. Nah, akan pelik tu. Sebab dia fikir dengan akal. Agama ni kalau fikir dengan akal semata-mata tanpa wahyu, rosak jahanam. Jadi itu di antara ancaman muda-mudi zaman sekarang, beranggapan liberal. Nah, dan dia memang ini agenda musuh sebenarnya. Agenda musuh untuk merosakkan kefahaman pegangan orang Islam terhadap agama Islam itu. Konon-kononnya dia mengaku Islam, tetapi Islamnya Islam, dia ambil Islam sikit, yang dia ambil hal lain lagi banyak. Cuma dia bergerak secara perlahan, ya. Tapi dalam negara luar, antaranya Indonesia, mereka telah buat jaluran yang besar. Lepas tu mereka menumpukan JIL, Jaluran Islam Liberal.
macam mana akidah Ahlussunnah. Nah, dia di sana ada golongan yang namanya akidah, tetapi di kalangan Mujassimah. Dia kata Tuhan ada, tetapi Tuhan itu bertubuh badan macam manusia. Mujassimah nama kumpulan. Tuhan ada kepala, Tuhan ada tangan. Tak rosak juga, rosak akidah. Cuma tempat kita tidak mengulang perkara sunnah, tetapi kadang-kadang kita dibawa secara beransur-ansur sedikit-sedikit, akhir-akhir kita pegang dengan pegangan sunnah. Itulah wajib kita mengajar, termasuklah mengajar masyarakat kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan meninggalkan daripada mengumpat dan mengadu dan memelihara diri sekalian najis. Itu jaga, ajar anak isteri kita daripada buat perkara-perkara yang dikategorikan sebagai kabair dosa besar, dan suruh dengan mengekali zikrullah, banyakkan berzikir, selawat ke, istighfar dalam bulan Rejab, dibanyakkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dalam bulan Rejab, sebab Rejab ya pembukaan Ramadan, pembukaan bulan yang mulia Ramadan, pintu Ramadan. Batulah Allah Ta'ala gandakan bila masuk saja bulan Rejab adalah bulan yang digandakan pahala. Kita sembahyang subuh tadi, berjemaah tadi, pada bulan ni berbanding dengan subuh di bulan yang lain, pahalanya di-upgrade oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah nak memotivasikan kita supaya rajin. Bulan Rejab kita dah start buat amal, Sya'ban dah lagi-lagi dia 1, dia 2, dia 3. Ramadan bagian 3 disebut sebagai mausimul ibadah, musim pesta ibadah. Mana? Ramadan. Jadi kena didik kita start daripada bulan. Sebab tu Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ajar doa. Nabi minta dengan Tuhan, ya Allah Tuhanku, berkatilah bagi kami Rajab, dan juga berkatilah bagi kami Sya'ban, dan berkatilah dan sampaikan kami dengan Ramadan. Ini di antara yang Nabi didik kita, ajar kita dengan doa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita dengan umur Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan, bulan yang tidak diberi kepada umat-umat terdahulu, melainkan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan ganjaran pahala yang berganda-ganda. Tak ada, orang dulu tak ada. Umat Muhammad itu, ya. Dan juga dia kata menjauhi pekerjaan yang jadi kafir dan dosa. Kena ajar batas-batas Islam dengan kuku. Apa dia? Boleh perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir seseorang dengan perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Ya, itu kena beritahu supaya terpelihara diri mereka itu daripada terjerumus pada lembah kafir ataupun murtad. Dan juga dosa, pekerjaan jahat. Maka jikalau tiada ia ahli keluarga tadi, isi rumah tadi, jikalau tiada ia suami tadi, maka jikalau tiada ia suami mengetahui akan ilmu yang tersebut itu, hendaklah ia suami berguru. Maknanya wajib mengaji. Mana-mana suami yang tak erti nak ajar isteri dia, anak dia tentang perkara-perkara tersebut, maka kata Nabi, wajib dia berguru, mana mengaji. Ya, berguru, kemudian mengajar dia suami akan mereka itu. Kemudian dia balik di rumah, dia ajar isteri rumah dia perkara-perkara tersebut. Ya, atau kewajiban
buat kursus tahsinus salat, terlepas ibu bapa. Bila surah masjid buat, kita pun hantar anak kita untuk belajar salat, belajar wudu, belajar salat dan kursus-kursus dia. Maka kalau anak kita pandai, lepaslah tanggungjawab kita. Tapi kalau selagi mana anak isteri kita tak pandai, tak lepas tanggungjawab kita. Nah, itulah kata kita hantar je dia belajar. Balik rumah kita tanya, kalau belajar apa, Angah belajar apa dekat masjid, khusus solat, belajar gini, kita yakin dia bukti sembahyang. Lepas tanggungjawab kita terhadap anak kita ataupun isteri. Kalau isteri tak belajar, isteri tak erti, kita pun juga kena tanggung. Saya tuan-tuan hukum. Dan dia kata, dan jikalau ia tiada berguru, bila dah guru kena mengajar, kena balik ajar guru. Dah pandai, mungkin belajar dekat kelas ke kuliah subuh, kuliah maghrib tu, dia ada kitab, dia ada apa, dia ada tanda, dia pandai, dia balik ke rumah ajar. Sembahyang macam ni, puasa macam ni, zakat macam ni, iktifah macam ni, mandi janabah macam ni dan sebagainya. Dan jikalau tiada ia berguru, jikalau ia suami tiada berguru, hendaklah ia bertanyakan kepada orang yang alim. Nak guru mungkin tak dan, kali sekala tanya ustaz, tanya guru, tanya pengalim lah. Dia kena tanya masalah diri dia, kena tanya orang alim. Tak boleh biarkan anak isteri dia dalam keadaan jahil, tak reti agama. Sebab apa Nabi buat gitu? Memang sebab punca segala permasalahan ialah jauh daripada agama sebenarnya. Anak-anak menjadi liar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak mendalami akan ilmu agama. Kebanyakan yang itulah sebab dia kosong daripada agama, kosong daripada agama dan juga kosong daripada didikan ibu ayah. Kan kita sibuk cari duit, cari harta, jadi dia kosong dua-dua. Bila kosong dua-dua kosong, tentu dia isi benda lain. Aktiviti hidup dia dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Dia kosong daripada agama, kosong daripada kasih sayang mak ayah dia. Kita menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Pagi keluar pergi kerja, petang balik pula letih. Lepas balik kita berat nak pergi masjid kalau ada kesempatan. Kalau dia buka kaki masjid, kita lepak kedai kopi ke sampai pukul 12 malam, tengok bola, balik kosong gitu. Jadi itulah mungkin itu di antara punca penyebab kepada mereka menjadi liar pada hari inilah. Ya, tidak ada kawalan. Tentuan saya seronok membaca buku Hasan Al-Banna, Cinta di Rumah Hasan Al-Banna. Kita baca boleh menangis. Bagaimana Hasan Al-Banna Asy-Syahid itu yang sibuk dengan tugas dakwah dia, tetapi dia boleh ada masa untuk anak dia. Saya cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh Al-Syahid Hasan Al-Banna. Dan bayangkan anak-anak dia mengakui sendiri, ayah tidak pernah mengabaikan kami walaupun ayah itu sibuk dengan tugas dakwah. Dia kedua ikhwanul muslimin Mesir. Bayangkan, ya, ada masa dan dia tahu dia ada masa dan dia sangat rapat dengan anak, sehingga anak mana bila dia balik
kuliah, surau ni ada kuliah, masjid tu ada kuliah, masjid atau ada kursus dan sebagainya. Ya, masuklah juga di antara yang perlu ada ialah dalam bentuk musim sekolah. Bagaimana mendidik anak-anak buatan kita, anak-anak Korea kita dengan yang sekolah-sekolah rendah tu, dengan bagaimana nak solat dan bagaimana nak menanamkan semangat kasih dan cinta kepada ibadah solat. Itu yang perlu kita letak, kita buat dalam masyarakat kita. Bolehlah surau atau masjid, walaupun 15 orang yang datang, maknanya kita dah telah berjaya mendidik mereka dengan supaya solat itu, supaya sebab ibadah sepanjang hayat mereka kita boleh perbetulkan bacaannya, perbuatannya, sembahyang, wudunya dan sebagainya. Itu suatu kejayaan yang besar bagi kita. Bukan setakat anak orang lain, anak kita sekali pun. Ya, di antara. Seterusnya dia kata, dan tiada halal bagi laki-laki itu menegakkan akan isi rumahnya pergi kepada tempat yang mendengarkan mereka itu padanya kalam Allah Ta'ala dan Rasul. Apa makna dalam kitab disebut tiada halal? Ya, tiada halal maknanya haram. Ya, apa makna? Dan hal haram bagi laki-laki itu menegak isi rumahnya pergi mendengar kalam Allah, mana belajar ilmu agama atau mendengar kalam Rasul. Dia tak boleh mengajar, nak ajar sendiri tak erti. Isteri dan anak-anak nak keluar daripada rumah nak pergi belajar di masjid, di surau, di musalla, dia tak bagi. Mana haram dan berdosa. Itu maksudnya, ya. Tak boleh, kecuali dia dah ajar sendiri dan dia tak ada sebab mereka itu nak keluar daripada rumah dia untuk pergi belajar tempat lain. Nah, maka waktu itu tak dosa dia halal. Tapi kalau dia sendiri tak ada masa, tak ada ilmu, tak ada mana kekuatan untuk dia mengajar, maka waktu itu tiada halal, mana haram dia mencegah anak isteri dia pergi belajar di luar. Sudah ngomong. Itu maksud. Supaya apa? Supaya mengetahui mereka itu akan pekerjaan agamanya. Nah, sebab selagi mana tak belajar, kalau duduk di rumah, dia ada buku besar di rumah pun. Apa dia? Siapa tu buku besar dalam rumah? Buku besar dalam rumah tu namanya Astro, TV3, TV9, TV berapa pun tak tahu. Itu buku besar. Jadi kalau tunggu tu aja, tak tahulah jadi apa. Kan? Itulah perlu begitu. Ya. Ataupun kita mengajar sendiri, ataupun kita suruh mereka pergi belajar di mana-mana tempat yang boleh mendapat ilmu yang
azan subuh dia lah. Ada sarapan pagi pun boleh, tak ada sarapan pagi pun tak apa, ya harus. Tambah-tambah kalau ada lagi semua sudah harus kan. Harus nak makan roti canai boleh, nak makan nasi lemak boleh, nasi goreng pun boleh, harus lah tu. Kau wajib makan nasi goreng pagi 4 subuh, tak ada lah. Contoh lah, mana harus. Jadi wajib apa ni, bila kata wajib, meninggalkannya adalah dikira sebagai dosa. Meninggal apa? Meninggal belajar. Apa maksud? Mana-mana orang yang tidak hadir mendengar kuliah atau dia tak pergi mana-mana tempat kecuali dia dah belajar di tempat lain, menyebabkan sehingga dia jahil tentang agama. Tak kira lah jahil tentang wudu, tentang kisos, tentang dan sebagainya. Sebab apa dia berjahil? Dia tak belajar. Orang berceramah dia tak hadir, orang kuliah dia tak hadir, dan tiba-tiba sebab tak hadir tu dia jadi jahil. Dosa ni. Sebab apa yang hadir dia? Menuntut ilmu itu wajib. Tak kira menuntut ilmu ni mana di sekolah ke, di universiti ke. Jadi menuntut ilmu. Ilmu apa? Kalau kita bahas daripada sudut bahasa ataupun duduk lahu bahasa Arab, talabu al-ilmu. Al-ilmu itu bukannya dipanggil isim ma'rifah, bukan nakirah. Ya, khusus menuntut ilmu itu ilmu yang bersabit dengan ketuhanan, ilmu agama, wajib. Adapun ilmu-ilmu lain wajib daripada sudut, bukan wajib seperti mana wajib daripada agama. Ilmu hisab, ilmu geografi dan sebagainya, kalau tak belajar tak menjadi dosa, tapi fardu kifayah. Segala ilmu yang ada dalam dunia ni yang boleh memberi kebaikan kepada umat Islam, fardu kifayah. Ilmu internet, ilmu IT, ilmu doktor, ilmu apa saja, dia jadi fardu kifayah. Mana fardu kifayah ni berbeza dengan fardu ain. Fardu kifayah dalam ramai-ramai ada satu orang, dua orang dalam satu kampung ni, maka melepasi dosa. Ilmu jahitan, kalau semua orang kampung ni tak reti menjahit, dosa juga. Sebab satu ilmu. Tapi kalau ada lah 2, 3 orang, 10 orang tukang jahit, dia lepas.
sisi baginda adalah manusia yang paling lembut dan paling pemurah, mudah tertawa dan mudah tersenyum. Ya, ada riwayat Ibnu Asakir dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat dalam bab akhlak Rasulullah dengan keluarga, ya, Rasulullah ini banyak akhlak dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan musuh, dengan kawan dan sebagainya, semua. Yang paling penting kita ialah akhlak dengan keluarga. Dan sekalian sahayanya buat baik dengan saya hamba. Kalau kita sekarang ni dengan pekerja lah, kita kalau sahaya tu kita boleh niat dengan pekerja lah, dengan kita majikan dia pekerja, kita buat baik, ya, sebab dia pun orang. Nah, dia kata dengan daripada memberi makanan, buat baik dengan memberi makanan dan minuman dan pakaian. Ini wajib kan? Minuman, makan minum, pakaian, tempat tinggal, ini wajib, ini asas. Jadi orang lelaki dia kena faham tanggungjawab besar bagi dia yang zahiriyah ialah makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, pakaian isteri itu paling common setahun 2 kali dibaru, paling tidak 6 bulan sekali, dengan 14 tahun sekali. Nah, tengok kemampuan kita, orang yang ada berada sikit, tengok kemampuan kita. Dan Islam tidak meletakkan suatu benda yang di luar kemampuan kita, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu disebut wa 'alal muqtiri qadar wa 'alal musyi qadar. Orang yang senang dengan senangnya, orang yang susah dengan susah dia kadar. Ia mengikut kemampuan si suami tadi. Ya, macam rumah juga. Kita mampu duduk rumah flat, duduk rumah flat, jangan ada rumah. Kita mampu duduk rumah banglo, duduk rumah banglo. Tengok kemampuan kita. Islam tidak mengizinkan benda itu. Kita mampu makan apa? Daging sebulan sekali, mampu. Yang lain ikan aja. Tapi sekarang ni ikan lagi mahal pada ayam. Dah jadi terbalik. Kalau zaman dulu nak makan daging, makan ayam ni orang yang ada duit. Ya, kalau tidak ikan aja. Sekarang ni ikan lagi mahal. Baik, orang makan ayam. Jadi dunia lah terbalik kan. Itu juga disebut dalam kitab-kitab fiqh, ya. Bagaimana kalau kita mampu makan sedap sebulan sekali, belilah kemampuan untuk kemampuan tarik gaji, makan sedap sebulan sekali. Yang lain semua makan ikan bilik. Ada masalah. Dah, ikan bilik goreng. Dah, kata nasi bubur dan sebagainya dah. Mana memberi makan, minum dan pakaian yang lainnya, dan yang lainnya termasuklah ubat-ubatan dan sebagainya, termasuk yang paling penting tadi pendidikan tadi. Itu berbentuk batinnya. Ya. Ya, daripada demikian itu segala hajat kehidupan lain-lain, ya, segala hajat kehidupan termasuk kenderaan dan sebagainya menjadi tanggungjawab kepada si suami. Sebab itulah kenapa di negeri dalam Malaysia ni kalau nak berpoligami kena masuk mahkamah. Sebab nak tentukan tanggungjawab itulah. Bukan nak menyusahkan, bukan pejabat agama tu nak menyusahkan si suami untuk menambah cawangan baru, tidak. Sebab dia nak menentukan kewajipan, kemampuan suami itu. Kalau sekarang ni kalau gaji 3,000 pada makan seorang, kurang-kurang hampir mencecah 10,000, 78,000 dia okey lah. Itu pun saya ingat tengok hutangnya berapa zaman sekarang ni lah. Sebab tu mahkamah dia nak tentukan, bukan menjadi syarat untuk mendapat kelayakan berpoligami itu mendapat izin isteri, tak ada kurus dalam undang-undang. Tetapi kemampuan itu mahkamah nak tentukan. Sebulan yang A kamu boleh bagi berapa, yang B berapa, dan tanggungjawab lain, rumah macam mana, kenderaan macam mana. Orang yang betul-betul layak baru diberi kelulusan. Sebab itulah memang dia buat untuk kebaikan, daripada susah dah
pengaduha suami. Itulah dia. Itu puncanya. Jangan tanyalah suami, kawan saya yang punya nama apa? Saya tak akan beritahu. Buka sini ya. Buka sini. Itu maknanya mana mahkamah atau pejabat tu dia tidak nak, dia bukan nak menyulitkan untuk lelaki berkahwin lebih, tetapi dia nak supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kata bila dah jadi, nak telan tak boleh, nak buang kehek tak boleh. Itu dia lekat kat sini macam tu. Nah, akhir sekali terpaksalah milih jalan berpisah. Adik kahwin, sekejap berpisah lama. Nah, dan dia kata, dan yang lain daripada demikian itu segala hajat kehidupan dan sekian tersebut itu daripada harta yang halal, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yani hai sekalian kamu orang beriman, pelihara oleh kamu akan diri kamu dan segala isi rumah kamu akan api daripada api neraka. Maka murah daripada pelihara mereka, jangan diberi makannya dengan harta yang haram. Jaga ahli keluarga kita daripada benda haram, termasuklah pemakanannya. Jangan, termasuklah pemakaian. Ya, mana Allah suruh wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Termasuk pemakaian anak kita yang boleh menjerumus pada neraka, kita kena jaga. Makan minum dia daripada benda haram, kena jaga. Pergaulan mereka kepada benda yang haram, kena jaga. Ya, kita hidup dalam zaman yang serba mencabar. Zaman kita dulu mungkin tak mencabar seperti ini. Tapi zaman sekarang zaman akhir zaman. Ya, di luar daripada rumah kita tak boleh jaga. Sebab itulah kena ada wujudnya sebuah negara Islam. Sebab itulah pentingnya wujud sebuah negara Islam, yang negara itu melaksanakan syariat Allah. Kenapa tuan-tuan? Di rumah kita boleh jaga anak kita, di luar rumah kita tak jaga, tak boleh nak jaga, tak boleh nak tunggu dia. Siapa yang menjaga anak kita di luar rumah? Di sekolah, di pejabat, di jalanan. Siapa? Memanglah Allah jaga, tapi yang menjaga ialah kerajaan. Sebab itulah kerajaan Islam dia jaga diri dia, keluarga dia, ketua kerajaan Islam dan rakyatnya daripada dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia tengok dah Arab Saudi bagaimana pemakaian. Orang perempuan tak boleh tak pakai produk. Budak-budak sekolah universiti, dia keluar daripada rumah mesti pakai tutup. Masuk dalam kampus universiti, dia buka, dia pakai skirt macam biasa sebab sama-sama perempuan. Sebab di sana universiti lil banin lil banat, umur-umur misalnya. Nah, kalau sama perempuan, kecuali syarat dia lelaki. Nah, itulah. Dan penting dan wajibnya ada negara yang bersumberkan bersyariat Islam. Itu dia yang Islam ajar. Di rumah wajib ayah ibu mengajar, di luar rumah maka kerajaan yang mengajar. Sebab itu dah Nabi sebutkan, apabila Islam itu berkuasa, Nabi sebut seorang wanita yang berjalan seorang diri pada Sana'a Hadramaut, dia tidak akan takut kepada orang yang zalim, orang khianat, orang jahat, melainkan dia takut hanya kepada serigala. Bukan orang, serigala. Nabi beri jaminan. Pada waktu itu Nabi tak ada kerajaan. Nabi beri jamin bila
1 Mei itu hari berjalannya syariat itu pun walaupun bukan semua, sebahagian saja dia panggil taruh berperingkat-peringkat sudah menurun hampir 50% lebih jenayah di Brunei. Tak kuat lagi dah turun indeks disebut oleh mufti dia sendiri. Itulah jadi kenapa kita Kelantan nak ubah, nak buat, nak ajukan syariat undang-undang elemen jenayah syariah tu kita tolak. Kita banyak itu, banyak ini, sedangkan benda lain kita boleh buat. Tengok tanpa kita sedari nak naik pula dah tarikh elektrik kan. Sebab apa? Rugi, dia kata kita kena tampung rugi DMB kan. Sedangkan DMB dia kata dia mencatat keuntungan 1.61 bilion tahun lepas, bulan November tahun lepas. Tak tahulah istilah rugi ni macam mana. Nah, asyik nak naik aja, turun tak tahu. Dah kalau semua naik, api naik, air naik, petrol naik, buat apa guna kita naik gaji tu? Kalau pun naik 1000 gaji, habis tu tuan-tuan, GST lagi, gasak sampai tombal lagi. Nah, macam mana? Ini nak sentuh tentang kita lah, bukan nak sentuh tahu lah kita semua, supaya kita berfikir. Tapi sebuah kerajaan Islam itu dia mementingkan hal ehwal rakyat jelata. Tuan-tuan bacalah kisah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Yang paling hebat di zaman Umar bin Khattab. Nah, bagaimana dia dia menjalankan tugas sebagai Amirul Mukminin yang terbaik, termasuklah sahabat-sahabat yang lain ya. Di hujung tahun tak ada harta, bahkan semua diwakil kepada rakyat yang miskin. Tahun baru pula kau dapat harta. Nah, di zaman dia lah. Jadi sekadar itulah pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ saja ya. Ada soalan tanya. Ada? Jadi kalau tak ada soalan itulah tentang yang sempat kita bincang tentang hak suami terhadap isteri pada pagi ini, dan juga yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita dan kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Tujuan kita belajar ini nak memperbetulkan kehidupan kita mengikut agama. Ya, bukan saya kita mengaji pagi-pagi saja kita nak mencetuskan suasana yang tidak baik, tidak ya. Nak mewujudkan suasana kebertanggungjawaban. Isteri bertanggungjawab sebagai isteri, anak bertanggungjawab sebagai anak, dan bapa bertanggungjawab sebagai bapa, ataupun yang wajib ditunaikan itu di antaranya. Kalau kita dah berjaya melaksanakan kesemuanya, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum menunaikan hak-hak tersebut, maka ada peluang bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita yang lemah dan kurang itu. Dan kalau kita tidak sengaja melakukannya, tidak atau terlepas pandang, maka kita memohon doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah segala kesilapan, kealpaanku terhadap tugas-tugas yang telah kau wajib sebenarnya aku tak tahu. Nah, ataupun aku sibuk dan sebagainya. Minta maaf dengan Allah. Dan juga di samping kita memohon ampun, kita juga kena buat mengatasi masalah yang ada supaya Allah Taala tidak bangkit lagi di kesalahan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Salah silap, saya mohon maaf. Sekadar itu dulu. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal